Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu dalam tazkirah subuh. Insya-Allah kita membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan, tentang ujian, tentang istighfar, tentang doa dan tentang sedekah. Untuk perkongsian kita bersama, insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi kita semua ni Allah telah jadikan dengan sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dengan ahsanu taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian itu kita mempunyai dua komponen. Satu di dalam, satu di luar. Seumpama kalau kenderaan, maknanya ada bahagian luar dan ada bahagian dalam. Bahagian luar tu ialah bodinya dan bahagian dalamnya adalah enjinnya. Antara kedua-duanya, dua-duanya adalah penting. Tetapi yang terlebih penting ialah enjinnya. Begitulah dengan kita ini, ada dua bahagian, satu jasmani, disebut jasmani, satu lagi disebut sebagai rohani. Maka kedua-duanya penting, disaling lengkap melengkapi, saling jaga menjagai. Tetapi yang terlebih penting daripada kedua ini ialah bab hati. Kenapa penting hati ni? Kerana hati inilah sebenarnya diri kita. Cuma sebutan tu yang berbeza-beza. Ada disebut sebagai hati, ada disebut sebagai jiwa, ada disebut sebagai latiful rabbaniyah. Ataupun dalam bahasa biasa kita sebut tu ialah roh. Roh itulah kita. Satu masa dulu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita diciptakan, Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Allah tanya, siapakah Tuhan kamu? Maka kita pun semua para roh ni, yang dulu, yang sedang, yang akan ni, semua yang tak kiralah macam mana kedudukan pun semuanya menjawab qalu bala syahidana. Maka berkatalah para roh atau para arwah bahawa kami menyaksikan syahidana bahawa Allah itulah Tuhan kami. Sewaktu-waktu itu kita tidak ada lagi jasmaniah, di alam roh. Sekarang kita berada di bumi, di dunia untuk meneruskan janji kita. Untuk kita merealisasikan ataupun untuk kita membuktikan apa yang telah kita janji kepada Allah Ta'ala. Maka kita ulang dalam syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, ataupun aku naik saksi. Maknanya kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita mengulang kesaksian kita itu di atas dunia ni. Cuma ulangan kita ni dalam keadaan kita sudah ada jasmani dan kita sudah ada rohani. Jadi di situlah cabarannya. Sebab bila kita sudah duduk di dunia, maka cabarannya dalam diri kita ni ada dibekalkan sekali nafsu. Dan di luar sana ada pula syaitan. Dan kita sedia maklum bahawa nafsu ni sangat mengajak kita kepada kejahatan. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Dan syaitan pula memang musuh kita yang nyata. Inna syaitana lil insana aduwwum mubin. Jadi inilah kita berperang saban hari, setiap saat dan ketika di mana saja kita berada. Inilah yang menyebabkan kita boleh menjadi lalai, menjadi kita terlupa. Itulah masalah yang berlaku pada kita. Maka kita meneruskan janji ini dalam iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku,
Hidup aku, mati aku, semua untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kita mengulangi-ulangi janji ni. Jadi dalam kehidupan kita atas dunia ni lah sebenarnya adalah tempat Allah menguji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak aku jadikan mati dan hidup itu melainkan untuk menguji siapakah di kalangan hamba-hambaku yang bila dibalik kepada aku nanti ahsanu amala, dia bawa amal yang baik. Itulah kita punya cabarannya. Maknanya dalam hidup kita ni kita tak terlepas daripada ujian. Ni namanya ujian. Cuma orang sekarang ni dia guna istilah-istilah lain yang nampak seperti beban sikit lah. Contohnya biasa kita kata masalah. Masalah lagi. Oh ni masalah, ni problem. Macam-macam lah. Sebenarnya masalah ke atau apa istilah yang kita guna pun sebenarnya itu ialah ujian. Ujian ni daripada kata asasnya uji. Mana semua benda yang nak dikeluarkan dia kena uji. Kalau kita nak keluar kenderaan diuji. Sebab tu kita akan tengok lulus ujian kan. Semua kita ni, kita dalam persekolahan di universiti ke mana ke mesti ada ujian. Kalau kita tukang masak pun kita mesti uji dulu masakan kita tu. Apa saja perkara mesti diuji kerana uji atau ujian itu untuk menghasilkan yang terbaik. Begitulah kita ni, dunia ni tempat kita diuji. Maksudnya uji. Kita diuji sebab kita nak balik ke tempat kita yang asal. Nak balik ke tempat yang asal tentulah nak kena uji dulu. Siapa yang terbaik, maka yang itulah dia akan kembali masuk ke tempat asal dia, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni pun nak kata baik tak boleh. Tapi kita ni nak berusaha jadi baik. Kita berusaha nak jadi baik tapi tak boleh rasa baik. Sebab kaedahnya kalau kita rasa baik, kita akan mula melihat kesalahan orang dan kita lupa pada kesalahan kita. Dan apabila kita merasa kita baik, maka kita akan berhenti berbuat kebaikan. Itu sebab kita nak baik tapi tak boleh rasa baik. InsyaAllah. Tapi kena faham ujian ni dia merangkumi semua perkara. Ada orang tak berkahwin, ujian. Berkahwin, ujian. Dia senang, ujian. Susah, ujian. Sakit, ujian. Sihat, ujian. Ini sebagai contoh lah. Jadi kalau kita faham hari ni, kita faham ujian tu bila sakit. Ujian tu bila susah. Ujian tu bila tak ada kawan. Ujian tu sebab contoh tak ada anak contohnya. Sebenarnya yang ada anak tu ujian. Yang sihat pun ujian. Yang senang pun ujian. Yang ada kawan pun ujian. Pendek kata, seluruh hidup ni adalah ujian. Contoh kita bagi kan. Macam mana ujian kepada orang yang senang. Ujian pada orang yang senang ialah sejauh mana dia boleh guna kesenangan dia itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dengan kesenangan tu dia boleh keluar zakat. Dengan kesenangan tu dia boleh sedekah. Dengan kesenangan tu dia boleh bantu orang. Dengan kesenangan tu dia boleh meringankan beban. Dengan kesenangan tu dia sentiasa melihat kepada kebaikan dan kebajikan yang boleh dia cetuskan daripada nikmat yang Allah bagi. Tapi kalau dia tak dapat berbuat demikian, maknanya dia sudah gagal dalam ujian kesenangan. Apa gagalnya? Sebab dia tak dapat bertindak sebagai seorang yang memahami bahawa nikmat kesenangan tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam nikmat senang ni payah kita nak sedar bahawa ini ialah ujian. Itulah ujian sebenarnya. Kemudian kita ambil contoh ujian susah. Ujian susah. Biasanya kalau susah ni orang akan nampak ni ujian lah. Dia akan nampak ni ujian. Maka dia boleh dengan kalau dia faham bahawa ini adalah ujian, maka dia boleh sabar, dia tak putus asa, dia bersangka baik kepada Allah walaupun berkali-kali dia buat usaha yang mungkin tidak membuahkan hasil. Tapi dia tetap berusaha dan sentiasa dia yakin, sentiasa dia optimis, sentiasa dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Begitulah juga sihat dan juga sakit. Sihat itu ialah nikmat. Nikmat. Ujian kepada orang yang sihat ni payah sebab dia tak rasa bahawa sihat itu ialah ujian. Maka dia lalai dengan kesihatan dia, dia kurang ibadah, dia tak sungguh-sungguh dengan Allah. Dia tak pergi mencari ilmu, dia tidak mengamalkan ilmu, dia tidak berdakwah, dia tidak berbuat kebaikan, dia tidak berbuat apa-apalah. Maksudnya dia lihat sihat itu biasa-biasa je. Dia tak rasa itu ujian daripada Allah Ta'ala, maka dia gagal dalam ujian.
Begitu juga dengan yang Allah uji dengan sakit. Maka dengan sakit itulah maka dia boleh sabar, dia sangka baik dengan Allah. Kemudian dia tak putus asa, dia berusaha semaksimal mungkin, dia berdoa dan sebagainya. Jadi maknanya dia telah berjaya dalam ujian. Jadi sebab dalam kehidupan kita ni yang di atas dunia sementara ni, maknanya penting kita memahami bahawa hidup ini sendiri adalah ujian. Itulah secara ringkaslah. Sebab nama pun tazkirah kan. Jadi kita bagi ringkas-ringkas je lah. Jadi nak faham ujian. Jadi bila menghadapi ujian datang dalam hidup kita ni, apakah tindakan yang perlu kita buat? Iaitu pertamanya ialah istighfar. Kita kembali kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Tubu itu mana kembali? Tubu ilallah, kembali kepada Allah. Dengan kembali bagaimana? Dengan bertaubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan kembali yang sebenar-benarnya. Jadi istighfar. Sebab tu istighfar ni menyelesaikan masalah. Istighfar ni mengangkat sakit. Istighfar ini menyelesaikan kita daripada kesusahan. Istighfar ni menyelesaikan apa-apa je lah, insya-Allah. Sebab istighfar ni makna kita membersihkan diri kita, mengaku kita berdosa. Kita tak bersih, tapi kita nak bersihkan diri kita dengan istighfar. Kita tidak baik, tapi kita nak menjadi baik itu dengan istighfar. Jadi istighfar ni adalah langkah pertama yang perlu kita buat. Jadi istighfar ni dia ada kupasan-kupasan dia lah, tapi secara ringkasnya istighfar ni satu pada lisan astaghfirullahalazim. Tapi taubatan nasuha tu ialah ada rukunnya. Itu kerja dalam hati, iaitu berhenti, menyesal dan berazam. Berhenti daripada buat kesalahan, maksiat lahir atau batin. Kemudian kita menyesal atas maksiat lahir dan maksiat batin yang kita buat. Dan yang ketiga, kita berazam tidak mengulanginya, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kan Allah terima taubat kita semua. Kemudian yang keduanya, setelah kita bertaubat ni, ialah kita nak menyelesaikan masalah atau menghadapi ujian ni ialah dengan kita berdoa. Kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa ni sebenarnya bukan kita memaksa Allah atas apa yang kita minta tu mesti kita dapat. Bukan begitu. Doa ni sebenarnya disebut juga sebagai otak ibadah. Doa ni maknanya ibadah. Bila doa ni ibadah, maknanya kita berdoa tu sebagai kerana kita ni seorang hamba. Sebab orang yang tidak berdoa, maka dia dikira sebagai sombong. Contoh, apa ujian kepada orang yang senang, orang yang ada kesenangan hidup, tentu mungkin dia tidak berdoa lagi. Sebab dia rasa dia dah ada semua. Maka dia telah meletakkan diri dia pada kesombongan atau sombong kepada Allah. Sedangkan doa ni, orang kaya berdoa, orang miskin pun berdoa, orang sihat berdoa, orang sakit berdoa, semua orang berdoa. Sebab doa ni ialah ibadah. Jadi bila kita berdoa, satu lagi kaedah menghadapi ujian ni, insya-Allah setelah kita berdoa, insya-Allah hati kita akan tenang. Sebab kita sudah ada tempat untuk menyerah diri, ada tempat untuk kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku dengan Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau lah hanya Engkau lah akan dikaulah kami sembah, dan hanya akan dikaulah kami mohon pertolongan. Jadi jiwa kita jadi tenang sebab kita sudah ada tempat kita mengadu. Insya-Allah kan Allah tu Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Namun begitu di sana ada satu lagi perkara, kaedah menyelesaikan atau mengeluarkan diri kita daripada ujian ni. Selalu kita dah sebut-sebut ni dan kadang kita pun tak perasan, iaitu sedekah. Mana menghadapi ujian ni, satu tadi ialah istighfar, yang keduanya doa, yang ketiganya ialah sedekah. Jadi sedekah ni pada faham kita biasa nak keluarkan wang semata. Itu satu salah faham. Sedekah ni ialah apa saja perkara baik yang kita buat itu sedekah. Maknanya kalau tak ada kemampuan sangat pun, tak ada orang boleh lari daripada sedekah ni. Sebab serengan-serengan sedekah tu, kata Nabi SAW, ialah dengan kita memberi senyuman. Kerana senyuman kita itu adalah sedekah. Jadi bayangkan kalau senyuman tak adalah sedekah, apatah lagi lah perkara-perkara yang lain. Sedekah ni merangkumi tenaga, buah fikiran, harta benda, duit, kata nasihat, ilmu, semuanya adalah sedekah. Jadi jangan kita bimbang dengan sedekah. Sebab semua orang adalah mampu dan layak untuk bersedekah sebenarnya. Cuma kebiasaan kita faham sedekah itu ialah pada duit. Dan itu salah satu daripada sedekah itu. Daripada sedekah itu. Apa kelebihan sedekah? Sebab sedekah ni ada satu kisah lah, tapi agak panjang kisah ni, tapi kita boleh ringkaskan.
Sebab kita tak boleh terlalu lama kan, sebab tazkirah ni dalam sekitar 15 minit, 20 minit je. Habis jauh pun 30 minit. Nanti jemu kan. Jadi insya-Allah ada satu kisah tu, satu orang berlaku zaman Syekh Abdullah bin Barak, yang dia bermimpi tentang satu orang yang dia tak pergi haji tapi dapat pahala haji. Jadi ni, itu saya kata kisah ni panjang tapi kita ringkaskan. Maka dia pun dapat alamat semua di mana orang ni tinggal semua, dia pun cari. Bila dia cari jumpa satu orang, dia tanya, kamu sekian-sekian nama, dia pun mengaku. Dia kata, apakah amalan kamu sehingga aku bermimpi bahawa kamu ni tak buat haji tapi kamu dapat pahala haji, malahan kamu dapat pahala orang buat haji masa tu. Tak salah saya, masa tu orang buat haji 60,000 orang, semua pahala 60,000 orang ni dia dapat. Sedangkan orang yang pergi haji pada tahun tu, seorang pun tak dapat pahala haji. Dia orang buat haji tak dapat pahala haji, dia pula tak buat haji tapi dapat pahala haji. Allahu Akbar kan. Ini apa cerita dia. Jadi balik kepada sana, dia pun cerita, dia sebenarnya seorang tukang kasut. Maknanya dia susah lah, dia pun kumpul duit sikit-sikit nak pergi haji. Satu masa tu dia baru dia sedar. Ni cerita ni panjang lah, ada kisah isteri dia mengandung, lepas tu isteri dia teringin makan sesuatu yang dimasak oleh jiran dia. Jadi kerana sebab itu dia pergi pada jirannya. Sebab dia terbau masakan ni, dia pun tanya kat jiran dia. Jiran dia pun dia minta, jadi jiran dia kata, makanan kami masak ni halal bagi kami makan, tetapi haram bagi tuan makan. Jadi dia pelik. Rupa-rupanya bila dia siasat, perempuan ni orang yang susah, ada anak yang ramai dan anak-anak dia sudah kira hampir kebuluran. Jadi kata perempuan ni, dia mencari makanan tak jumpa, ditakdir Allah Ta'ala jumpa bangkai keldai. Ada jumpa bangkai keldai. Bangkai kan kita memang tak boleh makan bangkai. Tapi perempuan ni dia ambil sedikit potongan keldai ni, dia bawa balik atas maksud darurat ya. Ni darurat. Dia bawa balik, dia masak. Sebab tu dia kata halal bagi dia makan, haram bagi orang ni nak makan. Sebab halal tu sebab dia sudah duduk dalam keadaan darurat. Maka bila dia dengar begitu, maka dia kata, oh kamu pun haram makan juga sebab aku dah tahu. Dia tak bagi perempuan ni makan. Maka dia pun menyelesaikan masalah perempuan ni dan anak-anak dia dengan dia ambil duit simpanan dia. Dia sedekah kepada perempuan ni untuk kehidupan dia. Nampak tu cerita ni memang dah dipendek ke pun jadi panjang juga. Tapi nak cerita kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah ini nilai dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia tak kesampaian menunaikan haji, tapi kerana kekuatan sedekah dia, Allah bagi dia, bukan saja Allah bagi dia pahala haji, malah Allah bagi pahala haji orang lain tu semua dapat kepada dia. Ni contohlah mana kekuatan sedekah ni. Sebenarnya banyak cerita tapi tak berapa sesuai lah untuk tazkirah. Sebab tazkirah ni tak boleh panjang-panjang kan. Cuma nak bagi kefahaman bahawa pentingnya sedekah ni, dia menguatkan doa kita, dia menguatkan istighfar kita dan insya-Allah dapat memberi jalan keluar kita daripada ujian hidup ni. Itulah beringkas tazkirah pagi ni berkaitan dengan kehidupan kita dan jalan keluarnya, insya-Allah. Jadi kita belajar-belajarlah kan, terutamanya orang yang bercakap ni, kita sama-sama belajar untuk sentiasa jadi pemurah. Kerana jadi pemurah ni bukan mesti kaya baru nak jadi pemurah. Pemurah ni sebenarnya akhlak. Orang tak ada pun boleh pemurah, orang ada lebih-lebih lagi. Hal ni orang salah faham. Kalau saya ada, saya bagilah kan. Saya pun tak ada, macam mana saya nak bagi? Sebenarnya pemurah ni bukan kira ada atau tak ada. Pemurah ni ialah akhlak. Jadi orang yang hebat, orang tak ada yang pemurah. Walaupun dia tak ada, dia nak jadi pemurah juga. Maksudnya dia ada sedikit, dia bagi sedikit. Apatah lagi orang yang ada banyak, maka dia beri banyak kan. Jadi pemurah ni salah faham orang kita, sebab selalu faham kalau saya kaya kan, tentu saya pemurah. Sebenarnya tak mesti tunggu kaya. Pemurah bukan pada kaya. Pemurah ni ialah akhlak. Dia tak kira pada orang kaya atau susah, senang ataupun susah, ada ataupun tak ada. Bila ada sifat pemurah ini, sebenarnya dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan perkongsian kita tazkirah subuh ni insya-Allah ada manfaatnya untuk
kita kongsi-kongsikan, insya-Allah. Dan untuk memanjangkan ilmu ni, dan supaya masing-masing mendapat bahagian dalam ilmu, dalam dakwah, boleh di share-sharekan, insya-Allah. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.